yang kita raikan sebagai pengantin baru kita, Saudara Muhammad Zaidi Aziz, calon Barisan Nasional. Don Slim, Don saja Slim, dia tak Slim, belum lagi. Lepas ni insyaAllah. Yang berhormat Datuk Seri Idris Yusof, kita kena sebut dia dulu sebab dia toke Felda sekarang ni. Tidak, kita tak dapat masuk ni. Yang berhormat Datuk Zul, Ketua Penerangan UMNO Perak. Yang berhormat Datuk Hasbullah, Ketua UMNO Bahagian Greek dan Ahli Parlimen. Yang berhormat Datuk Nizar, Ahli Parlimen Parit, ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri Perak dan ahli-ahli yang berhormat. Peding tangan ketak. Dan ketua-ketua Felda di sini, Roka, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama-tamanya saya mengucap terima kasih kerana kehadiran hari ini begitu amat memuaskan. Malah dalam suasana PKPP ini, saya tak jangka boleh dapat ramai ini. Ini kira maksimum kita boleh kumpulkan. Alhamdulillah. Ini berarti bahawa tuan-tuan yang datang di sini memang nak memberi sokongan pada calon Barisan Nasional. Saya boleh beri beberapa sebab mengapa pilihan raya kecil Don Slim ini amat bermakna dan penting untuk kita memberi isyarat yang jelas berdasarkan pada keputusan yang tepat. Kerana pilihan raya kecil Slim ini bukan semata-mata untuk orang pengundi, untuk orang Slim saja, tetapi dia ada kaitan, ada hubung kait, ada signifikan dengan konteks politik negara Malaysia kita ini pada keseluruhannya. Yang pertama sekali, pilihan raya kecil Slim ini boleh dianggap sebagai satu rentetan kepada siri pilihan raya kecil sejak Cameron Highland dahulu sampailah yang terakhir di sini, di mana pada setiap pilihan raya kecil berdasarkan pada calon BN dan berdasarkan kepada tiket muafakat nasional bersama-sama dengan rakan kita PAS, calon BN telah menang dengan cemerlang setiap kali pilihan raya diadakan. Justru dalam konteks BN, bila BN kalah PRU 14 dahulu, ramai yang kata kita sudah dibatu nisankan. Tak mungkin BN dan UMNO boleh bangkit semula. Malah mereka kata BN sudah ditalkinkan. Hari ini, tuan-tuan, ramalannya, jika kita dapat meneruskan tren kemenangan PRK ini, ramai yang kata bahawa BN, UMNO dan Muafakat Nasional bakal memegang tampuk kepimpinan negara Malaysia kita. Ini berarti bahawa kita sudah bangkit balik daripada kekalahan.
Kita tidak tewas. Kita jatuh sementara saja. Tapi kita tak sungkur, tuan-tuan. Kita kalah kalau kita tak ada semangat nak bangkit balik. UMNO, BN, Muafakat Nasional bangkit semula daripada PRU14, dan hari ini kitalah merupakan kekuatan yang amat besar dalam konteks politik tanah air kita. Betul tidak? Jadi saya hendak tuan-tuan buktikan di SLIM ini, BN, Muafakat Nasional, pilihan utama pengundi di sini. Allahu Akbar. Yang kedua, siapa kata BN tak laku lagi? Parti yang sudah banyak berbudi berjasa selama ini, sejak lebih pada 60 tahun, siapa yang membangunkan negara kita ini? Siapa yang melahirkan gagasan Felda, tuan-tuan? Tak lain tak bukan UMNO dan BN. Allahyarham ayahanda saya sendiri pengasas pada Felda tahun 1956, tuan-tuan. Ini pakcik-pakcik kita yang duduk di depan ni, yang bertongkat ni, ya, yang berkopiah putih ni, generasi pertama tentu masih ingat lagi kenapa Felda ditubuhkan, diwujudkan sebagai apa? Nak basmi kemiskinan, nak bagi tanah pada orang yang miskin, nak bagi mereka satu kehidupan baru. Kita dah tunaikan janji kita? Sudah tentu kita sudah tunaikan. Sebab tu hari ini mana-mana Felda kita masuk, tak ada rupa rumah asal. Saya masuk di Besaut ini, saya tengok rumah pun boleh tahan. Boleh tahan. Rumah batu, cantik, comel. Tambah lagi, bukan saja pendapatan selama ini, dengan tabungan tuan-tuan, dengan usaha gigih tuan-tuan. Siapa kata orang Melayu malas? Tuan Mahathir kata. Siapa? Tuan Mahathir kata. Oh ya. Tuan-tuan pun dah jawab. Melayu tak malas. Tuan-tuan telah membangunkan tanah 10 ekar ini sehingga dapat mengecap kehidupan baru untuk tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan. Betul tidak? Betul. Tambah lagi kerajaan bagi loan 40,000 tanpa faedah. Pinjaman yang terbaik di dunia. Tak ada faedah. 40,000 atas untuk siapa? Untuk peneroka-peneroka Felda. Sebab saya sambung perjuangan Allahyarham Tun waktu saya jadi Perdana Menteri dan Menteri Felda. Allahu Akbar. Zaman saya, siapa bagi 15,000 wang tunai masa penyelesaian FGB? Tambah lagi. Kalau kita ada kuasa, memang kita nak tambah lagi. Saya pun dah bincang dengan pengurusi Felda dalam kereta tadi. Bagilah tempoh. Kita baru saja ambil alih Felda ni. Masa PH dulu tak boleh masuk dalam rancangan Felda. Tak boleh. Zolim. Macam bapak dia punya. Zolim. Bukan. Siapa yang membangunkan Felda? Sebenarnya UMNO yang bangunkan Felda. Tak malu ke? Malu. Tebal muka mereka tu. Kita yang bangunkan Felda, masa dia kuasa dia tak bagi kita masuk. Nasib baik 22 bulan saja, tuan-tuan. 22 tu pun dah kira dia teruk sangatlah tu, 22 tu. Memang kita dizalimi, kita ditekan, kita tak dipedulikan. Peneroka Felda tidak dibela. Betul. Betul tidak? Betul. Duit raya tak dapat, bonus tak dapat, pinjaman dihentikan, sawit turun,
Zaman BN harga sawit tinggi tak? Tinggi. 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 Tapi pergi gaduh dengan India. Apa pasal? Atuk gaduh dengan India. Sembang kari apa pasal? Jadi India kata tak mau beli sawit Malaysia. Jatuh harga sawit, tuan-tuan. Yang susah siapa? Yang susah tuan-tuan. Kalau zaman saya baik dan semua negara. Sebab itulah sawit, harga sawit naik. Suruh India beli, suruh China beli. Kenapa? Setiap kali saya runding dengan pemimpin negara, terbayang muka penuga Felda. Terbayang muka tuan-tuan. Kerana apa saya buat itu adalah untuk kepentingan tuan-tuan sekalian. Dan Alhamdulillah, itulah dia. Hidup bangsa! Menjadi kenyataan. Ini saya tak tipu. Ini kenyataan. Tuan-tuan boleh nilai 22 bulan mana lebih baik. 22 bulan zaman PH ke 9 tahun di bawah Barisan Nasional. BN jauh lebih baik. Sebab itu orang kata hari ini ayat yang paling disebut tertera dalam Facebook, kami rindu zaman Barisan Nasional. Betul tidak? Betul. Jadi kalau rindu zaman Barisan Nasional, pilihlah calon kita. Pilih calon kita, mulalah kembali zaman BN. Betul. PRU yang akan datang, kita minta lagi cepat lagi baik. Betul. Kita tak tahu bila. Tapi ini persediaan. Ini pembuka tirai. Jadi kita bagi isyarat. Isyarat pada orang kita. Isyarat pada orang yang atas pagar. Bahawa masa sudah tiba, kita mengembalikan pada orang yang tahu mentadbir negara kita. Betul. Kita jangan termakan dengan hasutan. Sebab pembangkang hari ini, masa dia jadi pembangkang sebelum jadi kerajaan, kerjanya menghasut. Betul. Yang bukan saya kata, ini Rafizi kata. Rafizi mengaku kerja pembangkang menghasut, dia kata. Jadi hasut. Betul. Masuk Felda. Siapa tu? Mazlan Alamin. Aliman masuk. Janji, kami kalau menang, kami akan hapuskan hutang semua penduduk. Bohong. Mana dia? Kencing. Mana dia? Berani dia masuk Felda? Tak berani. Dia tak berani sebab dia dah tipu. Lepas tu anak-anak kita yang ada di Kuala Lumpur, yang ada di Ipoh, beritahu mak bapak, mak, kena undi PH hari ni, kali ni. Sebab PTN anak ni akan dihapus kira. Anak pula desak mak supaya kalih. Sebab tu ada juga yang lari. Kali ni tuan-tuan, anak-anak kali nak balik menyokong Barisan Nasional, menyesal undi PH. Saya tengok saluran orang muda di sini baru ni, kita menang besar. Ada salon 6, Felda sini 1, kita menang 96%. 96% menyokong calon BN. Calon Atuk kalah depositnya, wang pertarungan. Kalah. Atuk tak berani pergi ke sini. Tak berani. Main Facebook je. Ada video sokong. Tak berani tunjuk muka. Kali ni tak tahulah datang ke datang tidak. Tak tahulah Atuk berani masuk Felda ke tidak. Nak tengok. Calon dia letak calon. Tapi apa guna buat parti satu lagi? Kan dia kata terlalu banyak parti orang Melayu dah berpecah. Kan Atuk juga kata? Betul. Kan? Dia kata orang Melayu ni seronok jadi presiden. Jadi tubuh parti boleh jadi presiden. Ada dia sendiri pun tubuh parti. Bagi anak dia jadi. Dia jadi presiden. Chairman, anak jadi presiden.
Cantiklah tu. Parti bapa, anak Boboy jadi presiden. Boy. Jadi apa matlamat perjuangan dia? Perjuangan takkanlah untuk anak, Untuk Boboy. bukan untuk Boboy, untuk keluarga, untuk kroni. Perjuangan kita ialah tunjuk apa dasar kita untuk rakyat. Jangan pula pertikaikan. Kalau zaman saya bagi bantuan BRIM, bagi bantuan untuk penoka Felda, bagi bantuan untuk nelayan, bagi bantuan untuk pegawai kecil, bagi bantuan untuk pelbagai kumpulan termasuk pejabat awam. Bukan kerana rasuah, tuan-tuan. Bukan dikatakan cash is king, tuan-tuan. Bukan. Sebab kalau kita bagi wang tunai, tuan-tuan boleh belanja wang tunai itu ikut kehendak masing-masing. Sebab itulah ekonomi tempatan maju. Bila kita bagi BRIM, ekonomi tempatan maju. Kedai-kedai maju. Gerai-gerai maju. Pekan malam maju. Sebab dasar kita menolong rakyat, rakyat belanja, ekonomi tempatan maju, tuan-tuan. Inilah konsep ekonomi. Nak kutuk kita buat apa? Negara lain lagi bagi macam-macam. Baru ini saya dapat tahu Singapura bagi 10,000 duit Singapura untuk pemandu taksi, tuan-tuan. 10,000 Singapura cash. Berapa tu? 30,000 RM30,000 bagi pada pemandu taksi di Singapura sebelum pilihan raya. Jadi pergilah kata kerajaan Singapura, kita bagi tolong penuh ke kenapa? Sebab apa? Sebab kita nak orang yang memerlukan bantuan diberi bantuan oleh kerajaan. Hidup Bien. Yang susah kita tolong. Biar dapur mereka berasap, anak-anak mereka dapat bantuan, beli baju sekolah, bagi benih macam-macam. Kenapa? Kerana inilah dasar kerajaan. Kita nak jaga kebajikan rakyat. Apa salah kita jaga kebajikan rakyat? Bukankah ini tuntutan Islam? Betul. Bukankah inilah tanggungjawab kerajaan? Betul. Bukan inilah moral kita, tanggungjawab moral kita pada kerajaan. Untuk apa kita jadi kerajaan? Untuk tolong rakyat, tuan-tuan. Jadi itulah yang kita amalkan. Jangan tuduh kita macam-macam. Tuduh apa lagi? Tuduh saya ni pencuri. Tapi setakat ini dalam mahkamah baru bawa charge 42 juta. Itu pun 99% saya belanja untuk kebajikan dan untuk politik. Terbukti dalam mahkamah 99% saya bagi pada mana? Bagi pada UMNO, bagi pada BN, bagi pada rumah anak penyayang, Bagi pada Tafiz. Tapi kena saya bagi pada rumah penyayang anak yatim 600,000, kena denda kali 5, 3 juta saya kena. Bagi pada anak yatim kena denda 3 juta. Mana boleh? Mana patut? Tapi inilah yang saya terpaksa hadapi hari ini. Zaman Atok ni semua dibuat ni. Bukan saya juga. Datuk Zahid pun kena, Mak Mazlan pun kena, Tegunan pun kena, Aziz Putra pun kena. Ramai lagi yang kena. Yang lompat tu mungkin dia tak nak kena. Wawasan kata. Ada yang lompat tu sebab nak lari, takut. Ada. Tapi kita hadapi. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Atas kebenaran saya sanggup sumpah dalam mahkamah. Saya sumpah atas wallahi wabillahi watallahi bahawa saya tidak minta dana itu dan saya tidak ditawarkan dana itu. Saya sumpah dalam nama Allah dalam mahkamah. Jadi tuan-tuan sendirilah boleh fikirlah sendiri. Sebab saya tak boleh kutuk mahkamah. Saya tak boleh kutuk hakim. Saya tak boleh kutuk, nanti kata contempt of court pula. Tapi tuan-tuan fikirlah sendiri. Rakyat boleh kutuk. Oh, rakyat boleh fikir sendiri. Tak apalah. Tunjuklah. Kalau simpati pada saya, tunjuklah dalam pilihan raya ni, tuan-tuan. Tunjuklah.
bahawa BN adalah pada pihak yang benar dan kita nak BN membetulkan keadaan dalam negara kita. BN dan Muafakat Nasional. Baik, kita pun dah ada calon kita. Calon kita ni kelulusan ada, UIA, pemangku ketua UMNO bahagian, ada watak macam ustaz sikit. Nampak orang baik, orang alim, nampak orang alim, tapi saya percaya alim lah. Inilah sesuai jadi adun kita, menyambung jasa budi Allahyarham Datuk Kusyari, sahabat rapat saya, tuan-tuan. Sahabat rapat saya bertahun-tahun. Sedih dia meninggal dunia dengan kejut ni, tapi penggantinya ada. Inilah orang yang dipilih oleh Allahyarham jadi timbalan ketua UMNO bahagian. Dalam apa-apa pun dia dah sediakan pelapis dia. Dan kalau kita kenang pada Allahyarham, pilihlah calon kita Muhammad Zaidi untuk jadi adun baru kawasan ini, tuan-tuan. InsyaAllah. Dan lain-lain tu kita boleh pakatlah ya sama kita, ya, pakatlah yang muda yang duduk di Kuala Lumpur mana telefon mereka supaya balik, tuan-tuan. Ramai anak-anak ada di luar kan? Telefon mereka kata mak bapak nak kali ini anak balik, dan anak dengar cakap mak bapak. Kali ini mak tak nak dengar apa nak cakap, anak dengar apa mak bapak cakap. Sebab mak bapak nak sokong Barisan Nasional. Jadi anak-anak balik pun sokong Barisan Nasional. InsyaAllah kita boleh menang dengan gayanya. Sebab apa? Kita nak beri isyarat yang jelas bahawanya masa sudah tiba kita mengembalikan Barisan Nasional dan Muafakat Nasional berkuasa di bumi yang bertuah ini. Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bosku. Sebagai tanda penghargaan kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdiri. Kita berdiri ramai-ramai. Kita bagi sokongan yang penuh kepada calon kita dan juga bosku yang hadir pada tengah hari ini. Sama-sama kita laungkan hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup bosku! Dengan laungan itu, maka berakhir sudah program kita pada petang ini. Tetapi selepas ini, kita masih berkesempatan bersama dengan calon kita dan juga bosku dan juga tetamu-tetamu VIP yang ada di atas ni untuk sama-sama program walkabout. Selepas ini, kita akan round area Pekan Gunung Besaut ni. So, mari sama-sama kita follow. Kita tunjuk sokongan kita kepada calon kita dan kita pastikan calon kita memenuhi pilihan raya pada kali ini. Boleh tak belum? Terima kasih. Kereta macam mana, Bo? Kereta macam bukat. Ya, nampak. Jalan. Aku sangat kereta api tu. Sama-sama lah kita ya. Okey, mana dia? Boleh. Pastikan perkara sebenar.
Dan di sini saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada wakil-wakil rakyat kita yang datang daripada seluruh tempat ya, termasuk wakil daripada kampung saya iaitu Gering ya. Alhamdulillah saya dapat berjumpa dengan beliau hari ini. Ya, rombongan untuk menjelajah perkampungan Rendah Gunung Besar akan bermula bersama-sama dengan Datuk Najib Razak kita. Masih boleh penduduk-penduduk Rendah Besar ni 1, 2, 3 ni masih boleh bersama dengan calon. Calon tak balik lagi, jangan tunggu. Ya, sayang, seribu kali sayang. Saya tak sempat nak hadiahkan sebuah lagu untuk Datuk Najib ya. Ni wanita cawangan ni. Okey, DJ, perjalanan kan? Okey, satu. Jangan itu bahasa. Okey. Ni. Apa ni? Okey. Di sini saya bersama dengan saudara yang saya kasih, Datuk Mak Rawi, UMNO bahagian Langkawi, masih bersama-sama dengan saya pada hari ini. Begitu jauh datang bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Terima kasih Datuk, terima kasih. Susah-susah datang hari ini. Inilah perjuangan ni Datuk. Terima kasih banyak. Teruskan kita berjuang. Jangan balik lagi. Saya nak hadiahkan sebuah lagu untuk anda. Nak duit ke? Boleh? Sana. Datuk sini. Ini perbinaan Datuk di Sana kita sana. Bawa pokok sana. Ada. Garam di gunung sampai laut ya. Terimalah sebuah lagu daripada saya. Hadiah untuk semua. Dirisi buka. Kita buka. Boleh ha ni. Ayo sama-sama anak muda. Kita follow bosku. Edisi. Ya, promosi selendang dan juga penutup mula BN ya. Di hadapan saya bercakap sekarang ni. Kepada siapa yang berminat boleh tampil ke hadapan sana. Sementara nak menunggu DJ kita mencari sebuah lagu untuk anda semua. Tuan, buka sikit. Kami pun dah buat cukup lama. Kami cari ni pun baik. Ni motor Wasuku kurang tu. Wasuku. Dah ambil dah. Assalamualaikum. Pengundi kita tujuh pokok kan. Tujuh. Betul baik kan? Betul siapa ni? Jeriki menang ya. Oh, sehat. Hidup Datuk Najib. Hidup Datuk Najib. Hidup Yan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tanam pinang. Bilang suara. Nak makan nasi. Agar puyuh dapat lari. Okey Datuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Tuan ada.
Sejak kau singgah di hatiku, ku jadi cita ulang pun tiba. Ingin rasanya ku bawai, namun naluri tak sampai hatiku. Atam dibunuh garam bilang dalam bertemu dua. Kalaulah jodoh takkan kemana. Kita menang. Okey. Boleh. Sejak kau singgah di hatiku, pucuk cita pulang pun tiba. Ya sayang, tak sempat saya nak hadiah lagu ni untuk bosku. Walau bagaimanapun kepada rakan-rakan kita yang berada di pertahanan Padang hari ini, semoga terhibur dengan lagu yang sedang saya letakkan di buat ketika ini. Putri Tanjung Malim. Okey. Okey, Putri Tanjung Malim. Okey, 1, 2, 3. Aku suka kamu, aku cinta kamu, dari rambut sampai ujung kakiku. Okey, Yang berdua